Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya nak tunjuk pula berkenaan dengan Elliott wave theory yang tadi saya tunjuk dalam video pertama tadi. Video sebelumnya ni saya nak tunjuk berkenaan dengan Elliott wave dalam carta, dalam chart. Okey, kita ambil Kelly Holdings. Okey, yang pertama sekali kita buka OSC mapping Kita buka OSC mapping. Okey, OSC mapping kita buka. Okey, dah nampak tak? Okey, kecilkan dia dulu. Kita hide dulu. Okey. So nampak kan? Yang biru ni adalah main wave Yang biru main wave. Yang adik tak mau main. Yang biru adalah main wave. Yang kuning adalah sub wave Okey, untuk yang ni saya rasa tak nak semak kita remove dulu dia punya label. Okey, setting. Pergi label, untick label. Ya. Okey, untuk kita tengok ni macam mana kita nak applykan teori Elliott wave dalam real chart. Okay, dalam real chart dia tak secantik teori teori tu nampak dah cut nak kan. Okay. Tapi kalau ni kita tak nampak pun macam tu. Okay. So kita ambil yang ni, kita nampak. Okay, sekarang ni yang ni yang last sekali yang last paling yang last dia masa dia turun. Kalau kita tengok semua sekali dia rupa dia macam ni lah. Okay, habis dah sampai sini je. Okay, inilah rupa dia. Okay, main wave dia. So ini yang paling yang tinggi, lepas tu rendah kan. Macam mana kita nak detect ni? Memanglah kita terpaksa lepaskan ni sebenarnya. Terpaksa lepaskan ni. Dia turun balik, nampak tak? Dia turun balik tapi sekejap. Penurunannya tidak melebihi daripada ini. Kalau kita boleh draw kita tengok ni. Kalau kita boleh draw dari panel. Kita draw horizontal line. Lebih kurang je. Okey, yang ini kat sini. Yang ini pula dekat sini. Yang ini pula dekat sini. Nampak tak? Okey, boleh nampak beza dia. So, di sini adalah LL. Kita boleh tulis kat sini sebagai LL L low. Okey, kalau dekat sini LL. Okey, dekat sini adalah HH. Okey, ini nak masuk counter. Ya. Nak kacau. Okey, ini adalah HH Okey, ni LL, ni HH. Lepas tu yang ini adalah HL, high low. Tadi high, ini high low. Okey. So, nampak tak gambaran dia sekarang ni? Kan? Nampak macam mana? Yang ni starting dekat sini, dia dah naik, dia turun balik. Okey, yang ni kita remove dah, nampak semak sikit. Okey, so kita nampak sekarang ni kita dah tahu dah kalau ikut teori Elliott wave, yang ini dia akan pergi melepasi apa? Melepasi sini. Nampak tak? Dia akan melepasi yang ini untuk dia valid. So kalau kita nak ambil, kemungkinan kita nak ambil sini lah, tapi rugilah kalau nak ambil sini. Nampak ni harga dia daripada berapa ni? 38 sen nak pergi 80 sen dah banyak dah. Jadi sekarang ni kita ambil yang ni je lah kita tengok yang ni. So ini kita dah nampak dah dia akan pergi. So ini apa yang ditunjukkan? Kita buka dekat dalam dia punya label. Dah ada highest lah. Nampak tak? Highest dah ada, lowest dah ada, highest dah ada. Okey, maksudnya sekarang ni ini dah cukup Dia sebenarnya highest ni highest untuk yang sementara ni sebenarnya. Dia akan pergi, dia akan tubah highest lagi. Highest
Hayus. Macam tu. So sekarang apa yang saya nak tunjukkan, kita tengok pula dia punya subwave. So sekarang ni sebelum masuk counter kita kena kaji dulu dia punya elliott wave, dia berada di mana. Pastikan dia berada di high low. Wave kedua. Wave kedua yang dah naik sikit. Okey, yang dah naik sikit, dan kita tengok dia punya subwave pula. Subwave ni kita tengok, kita besarkan subwave. Besarkan subwave. Kita tengok pula. Okey, kalau kita tengok subwave ni pula pun sama juga. Kita yang ni kita boleh tukar sebenarnya setting ni. Setting kita boleh tukar. Yang ni kita tukar jadi 2 ke 3 ke. Hantam 2 terus. Tengok macam mana. Nampak? Okey, 2 ni kecil sangat. Okey, kita tukar jadi 3. Tukar jadi 3. Okay, apa dia? Okay, dah tak mau print lagi. Habis nanti printer punya ni. Punya ink. Okey, kalau kita tengok yang ni, apa yang kita boleh baca? Ini dia sebenarnya kalau ikutkan, nampak tak? Sebenarnya yang terbaik sekali kita ambil kan untuk yang wave kedua ni kat sini. Nampak tak? Dah terlepas dah sebenarnya ni. Kita dah terlepas wave yang kedua pada subwave. Ni kita dah tune dah, kita dah dapat dekat sini. Kan? Dah dapat dekat sini. Lepas tu yang ni pula H yang pertama. Lepas tu dia dah pergi low. Dia dah keluar low dah. Dia kalau ikutkan dia dah keluar low kat sini ni, tak angkat aja. Jangan fikir apa dah. Dia akan keluar low dekat sini sebenarnya. Dia akan keluar low kat sini, low kat sini, low kat sini, low kat sini. Yang ni last kali dia akan tunjuk dekat sini lah. Sebelum dia up. Kalau kita dapat tangkap dekat sini, cun lah. Okey. Tapi tak apa, kita kan ada EP. Kita ada satu lagi indikator. Itu pasal kita indikator ni dia kena digunakan secara bersama, dia tak boleh guna asing-asing. At least dua combo ni, dua indikator mapping dengan smart entry, combo smart entry ni kita kena gunakan secara bersama. Okay, kalau kita cuba buka dekat sini, apa rupa yang kita akan nampak kalau kita gunakan indikator combo smart entry. Tengok, kita buka. Okay. Tengok dekat mana di EP. Lepas tu dekat mana dia punya elliott wave. Elliott wave pun dah boleh nampak dah. Nampak tak? Sebenarnya memang tempat ni tempat yang ditunggu-tunggu. Nampak tak? Dekat sini. Lepas tu dekat sini. Nampak? Okay. Dekat sini dia dah keluar EP. EP dekat sini. Sini kalau nak EP pun tak ada masalah. Boleh je. Cumanya kira kita patut kita lepaskan dulu satu H ni. Tak ada masalah pun. Sebab dia lepas H ni akan turun balik. Kalau nak ambil dekat sini pun tak salah. Cumanya lama dah sikit. Kan? Kita tengok satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah 2 minggu. 11, 12, 13, 14. Dah berapa minggu dah? 3 minggu. 3 minggu. Dah dekat sebulan dah. 21 hari. 3 minggu, 21 hari. Kalau masuk Sabtu Ahad. 21 hari nak tunggu kan. Tunggu macam dapat gaji lah, lambat lah nak tunggu. So kita tak nak macam ni. Yang ni kita buang masa sebenarnya. Time is money. And then kita nak rolling cepat. Rolling tu kecil. Tapi kalau dapat besar lagi bagus. Ni besar ni. Besar ni. Kan? Dia rolling. Biar kita rolling sederhana tapi banyak rolling. Banyak kali rolling. Tu baru kita boleh maximize kita punya profit dengan modal yang sama. Okey. Untuk tu dah naik ni H. Sabar, relax dulu. Kan saya dah cakap dah. Dia kena ada H, TP, lepas tu dia ada L. H, TP, L. Hafal tu je. Ada H, dah keluar, relax dulu. Biar dia keluar TP dulu. Dah TP, dia akan keluar L. Masa L ni kalau kita nak ambil memang dah boleh dah sebenarnya. Cumanya kalau L mungkin L dia dekat sini. L kat sini, L kat sini, L kat sini, L kat sini. L akan berubah. Last sekali dekat sini. Itu yang kalau nak selamat, kita ambil EP. Kita ambil EP dekat sini.
Sebab bila dia keluar EP, kita ambil EP ni kat mana dia akan keluar. EP ni katalah dia keluar, mungkin dia akan keluar di pertengahan ni, baru dia keluar. Lepas tu kadang-kadang market volatile, berombak market naik, lepas tu turun balik, EP hilang. Lepas tu naik balik, EP ada kan. Kalau rasa macam malah nak tunggu tu, tunggu petang je lah. Tunggu petang, beli dekat sini, nampak tak? Beli dekat sini pun ada untung tak tengok? Ada untung, tengok berapa banyak untung dah. Tengok kat sini Tengok kat sini nanti. Saya letak. Okey. 0.365. Nampak? 0.3. Kita beli bukan hari ni, kita beli semalam. Kita BTST, Kita BTST, kita beli pada harga berapa? Close 0.36, 36 sen. Okey. Besok gap up. Besok gap up, dia naik sampai apa? 41 sen. Jadi 36, 37, 38, 39, 40, 41. Dia naik apa? Naik 5 sen. Dalam tempoh sehari naik 5 sen ataupun 10 bit. Untung ke? Kan? Sehari naik 10 bit. Kita tak nak jual kalau kita rasa nak tunggu kan. Tunggu lah, tak ada masalah. Kita tunggu. Tunggu sampai sini turun balik sikit lah. Okey lah. Still ada untung kan. Kita ambil dekat sini 36 sampai 4, close 4 okey, kita ambil 4 pasal mungkin kita takkan dapat H tu tinggi tu. H tu dia lepas tu dia turun balik kan, kita tak tahu. So kita ambil je 4. Tak apa, still ada untung. Bukan tak ada untung. So ada 8 bit ataupun 4 sen. Satu hari 4 sen. Okey lah. Kalau masuk 10,000 dah dapat 400. Tolak dengan modal, tolak dengan brokerage fee baru berapa? 25, 30 ringgit. 370 sehari. Sehari dapat 370, 375. Kira lah. Kan? Lepas tu, dia turun balik nampak. Dia turun balik, lepas tu dia naik balik. Dia turun balik, naik balik. Yang ni pula kita boleh buat apa? Kita boleh buat chart pattern. Boleh buat chart pattern. Tapi, kena pastikan juga. Nampak ni? Apa benda ni? Ni, apa benda ni? Ni gap. Ni apa benda ni? Ni gap. Lambat laun dia akan turun. Ini saya beritahu lambat laun akan turun. Dia naik macam mana pun, zoom ke, apa ke, pun dia akan turun balik. Akan tutup gap ni. Bila kita tak tahu. Itu pasal teori gap ni sangat penting. Itu pasal saya buat design chart yang macam ni supaya kita mudah nampak. Dia tak semak sangat. So kita boleh nampak clear. Ni teori gap pula. Kita tengok teori gap. Ini gap ni. Ini gap satu. Okey, ni gap. Yang bawah ni pun ada gap kat ni. Bukan tak ada ni, ada ni. Sini banyak gap ni sebenarnya. Dia banyak lompat. Sini. Ni gap lagi. Ada lagi gap ni. Okey. Kalau tak percaya tengoklah yang ini ada. Oh, ni tak ada. Ni dia tutup betul. Dia tutup betul, tak ada gap. Tak ada gap. Tengok yang mana yang ada lubang-lubang semua tutup. Kalau tak percaya tengok. Tengok ni. Ni ada lubang kan? Tengok lambat lah tutup. Tutup tak? Tutup. Tengok ni, letak sini dulu. Sebab dia lambat laun dia tutup. Kau tak kira lah berapa lama pun, dia pasti akan tutup. Dia kalau ikut teori ni adalah 90% akan tutup. Dan tutup tu pun okey, yang ni dia tutup dengan yang ni. Lepas tu dia ada sikit je lagi ni. Nampak? Kena tutup juga. Dia tutup lah. Nampak? Naik lah. Tutup. Terus naik. Pacak. Nampak ada gap dekat sini. Dia tutup dekat sini. Nampak? Kalau kita rajin cari, mana lagi gap? Nampak ni? Ni ada gap kan? Sini gap ni. Tutup kat ni. Mana ada gap semua tutup. So, senang cakap kalau yang paling sempoinya, naked chart, cari gap je. Cari gap, tandakan gap. Tanda gap, lepas tu main swing je. Tunggu je dekat gap. Nampak ni? Kata dah benar. Dah nampak ada gap sini kan? Okey, aku nak beli kat mana? Okey, tengok kat sini kan? Naik sini. Tengok ada gap. Ada gap tu turun balik. Tunggu je dekat sini. Confirm dia akan pacak. Macam mana pun dia akan pacak tutup. Jadi itu cara dia sebenarnya. Okey, balik pada yang ini pula. So, saya dah tunjuk tadi berkenaan dengan kaedah untuk buat cari lokasi mapping untuk elliott wave kan. Okey.
So sekarang ni saya nak kita tengok sama ada counter ni sesuai tak untuk masuk Kylie Kylie Holding kan. Okay, kalau tengok kan dia punya counter ini memang cun ni, nampak ni. Ni dah ada tag purple ni tag. Okay, so memang dah ada dah boleh dah sentuh sekali. Sentuh sekali biasalah trial trial. Biasa kadang tu 2 kali. 2 kali tak lepas, 3 kali baru lepas. Tapi kalau walau macam mana pun, kalau dia sentuh lagi sekali pun kita masih ada untung lagi 410 dengan 380 banyak kat tu kan. Berapa? 3 sen 6 bit tu. 6 bit tu dapat kalau intraday tu cantik tu sebenarnya kan. Dapat masuk sini. Kalau swing pun seminggu pun dapat ni pun okey dah. Siapa nak bagi? Okey, kalau kita tengok dari segi dia punya kalau kita tengok dari segi chart pattern pula so tadi kita dah dapat dah. Kita dah tahu dah lokasi untuk main wave. Main wave dia berada di mana? Di wave pertama. Dia dah highest sebenarnya ni. Ni dah highest kan. The highest ni maksud dia akan ada satu lowest sebenarnya. Dia akan ada satu lowest. Dia akan turun. Sebenarnya kalau ikutkan nak cari tu dia kena cari yang lowest. Cuma kita tak pasti dia highest ni dia akan pergi lowest. Rasanya tak, sebab dia akan pergi sampai ke atas sebab dia punya highest ni tinggi sangat. Jadi tidak akan turun ni. So highest ni akan remain kat sini. Dia akan pergi naik ke atas. So yang ini akan turun. Ya, nampak ni tu naik turun sini. Kan? Dia naik sini. Ni wave pertama, wave kedua, dan wave ketiga, wave keempat, wave kelima. Ni wave kelima ataupun mungkin kalau bukan wave kelima, pergi sini dia akan naik juga. Dia mungkin dia kat sini dia accumulation. Dia akan naik juga. Tapi yang penting sekarang ni dia dah berada di atas garisan apa? Line hijau. Nampak tak? Dia dah naik line hijau. Okey. Yellow wave dah ada atas kosong. Nampak ni? Yellow wave kosong. Yellow wave lebih tinggi daripada kosong. Nampak tak? Saya tak naik. Yellow wave lebih besar daripada kosong. Nak tengok mana dia yellow wave lebih besar daripada kosong. Ini yang saya cakap ni penggunaan indikator untuk free trading view. Dia punya signal semua dah ada kat sini. Tapi kalau nak tengok yang sebenar-benarnya boleh tengok. Ni inilah dia. So yang smart money ni, inilah dia smart money. Sebab tak bawah smart money ni kita tak nampak. Tak nampak. Ada naik sikit strike ni pun ada juga kat sini strike. Naik ni sikit ni. Sini naik 2, ni pun ada juga naik 2, pop naik. Nampak tak? Bila dia tutup nampak, dia close kat bawah ni tak nampak. Bila dia close bawah, dia buka atas merah kan, buka atas turun bawah dia tutup. So tak nampak. Yang ni ada 2 batang ni candle ni, yang ada ni 2 1 2 nampak juga keluar. Ini satu garis. Garis ni adalah garis EMA 100. Okey. Dan yellow wave nampak ni, yellow wave ni, yellow wave atas kosong. Ni yellow wave atas kosong nampak ngam-ngam. Ini nak kita saya cakap mudah untuk kita gunakan untuk free trading view sebab dia dah ada dah garis kosong. Yang ni kita dah tahu dah. Okey, yang ni maksud dia akan turun. Walaupun dia ada kat sini, walaupun dia ada kat atas, nampak ni, dia pasti akan turun. Ini dah start naik balik. Cara nanti yang ni lah, ni kawasan ni yang akan kita beli ni, kawasan sini. Kita start beli dari bawah, ni semua kita ambil untung je insya-Allah. Okey. Alright, so kita tengok yang ni pula. Chart pattern Tadi saya dah cover untuk main wave, elite wave, sub wave, elite wave. Nak tahu lokasi dekat mana yang kita nak beli. Yang kita kena beli di lokasi yang mana? Lokasi high low high low, wave kedua and then high low ke high. Wave kedua nak ke arah wave ketiga. So maknanya ke wave ketiga tu yang kita nak target. Okey. Sama juga dengan sub wave So sekarang ni kita nak cari so sekarang ni kita nak cari iklan kejap ni. Budak lagi. Boleh nak marah. Okey, so sekarang ni apa tadi Adik, slow sikit suara. Adik,
Slow sikit suara. Saya tengah rekod. Okey, so sekarang ni kita tengok pula berkenaan dengan apa aku nak cerita tadi ah. Okey, chart pattern. Okey, chart pattern. Okey, ni tadi saya dah cover tentang gap Gap saya dah cover. Mana saya nak cover tentang chart pattern pula. Okey, kita tengok chart pattern, kita remove dulu. Buat ingat kan nak buat 5 minit tu, 20 minit pun tak habis lagi. Orang tengok mesti boring kan, lama. Saya tak suka buat lama. Saya tak suka buat video sebenarnya. Suka tulis je. Okey. Right. Nampak tak? Dia punya chart pattern dia buat pattern apa ni? Bendera flag pattern. Pendant ke? Okey, kita draw sikit dia pattern dia. Nak draw pattern senang, kita buka apa tau? Kita buka indikator ni. Kita boleh nampak. Kita remove dia punya label. Baru kita nampak. Alright. Salah ke? Salah. Sini. Okey. So sekarang kita dah nampak yang ni kita draw. Alright. Ini tak apa panjang sikit kita ambil. Okey, satu lagi. Kat mana? Sini ambil. Oh, comel ni. Ini ni kalau ni memang dia up ni. InsyaAllah. Dia punya apa? Yang arah ni nampak dia akan ke atas sebab banyak benda-benda positif dah ada dah kat sini. Okey. Kita nampak dia akan up. Kalau kita ambil yang ni kat sini pun kat sini pun okey. Mungkin kalau ni kat sini, kalau kita ambil lebih panjang lagi, mungkin dia nak turun dulu. Turun pun mungkin dia turun ke apa ni lah. Dia turun di cover. Macam ni. Di cover ni je. Kemungkinan akan turun. Dia turun di cover yang ni. Biasa saya bagi counter, counter tu dia turun dulu. Dia turun dulu mas. Bagus turun dulu. Kan? Bagi counter hari ni, esok dia turun. Sauk lah bawah. Lusa dia up. Jadi maximize profit. Dia kalau bagi tahu hari ni terus dia dah gap up, dah tak cun dah. Saya nak bagi tahu hari ni terus dia gap up kan. So kita tengok yang smart entry punya indikator apa yang ditunjuk. Ni dia dah ada TP kan. Dia ada TP. Ini dah okey ni. Nak tunggu L je lagi ni. Kalau ikutkan dekat sini dia nak tunggu L je. Sini dah ada L, sini dah ada H, sini dah ada TP. So apa yang kita nak tunggu satu lagi? Dia dah ada EP sini, kan? EP dah ada kat sini. Lepas tu ini H ataupun highest lah. Lepas tu yang ni dah ada low. Kan? Dia tak ada TP lagi kat sini. Kalau dia turun sini pun dia tak bagi TP lagi. Dia tak bagi TP pun lagi. Lepas tu dia naik lagi ni. Naik lagi H pun lagi. Kan? Dia naik H lagi. Lepas H ni, baru dia bagi TP. Dia lepas TP, dia akan bagi EP. Sebelum EP, dia mesti ada L. Nampak ni? Sebelum EP, dia ada L. Sebelum EP, dia ada L. Lepas tu ni kan, kadang-kadang dia ada keluar watchlist. Okay? After H, dia ada TP. Nampak? Kita cakap dia selang-seli. After H, dia ada TP. After L, dia ada EP. Nampak? Yang ni tak ada. Sebab dia tengah menurun. Ni kan dia turun, dia tak bagi lagi. Kat sini boleh bagi. Ni ada HTP. Tu pasal kalau dalam bawah garis merah ni, garis biru, garis hijau ni, dia agak susah nak naik. Dia macam kena dia bearish. Kena ketuk ke bawah, kena ketuk ke bawah, naik pun kena ketuk balik kan. Turun. Tapi bila dah atas garis hijau ni, EMA 100 ni, dia akan jadi bullish. Dia turun, dia akan naik. Macam mana dia turun? Kan? Dia akan naik. Yang ni tak tahu. Mungkin dia boleh up, mungkin dia boleh down. Wallahualam. Kan? Tapi kalau ikut dekat sini, HTP, dia kena ada L satu. L tu tak tahu dekat mana. Mungkin L tu akan tutup dulu kat sini.
kan? Sama, dia paling kurang sekali dia sama dengan yang ni. Itu paling kurang sekali. Kan sama masa dia dekat mana ni? 36. 36. Lepas 36 ni tangkap je lah. Kalau ikut tak cun ni, dia akan turun 34. 34 tu dia turun dia punya apa? Dia punya jarum je lah. Sumbu dia je lah. Sumbu ke bawah dia je lah mungkin. Dia akan sentuh. So maksud dia kalau ikut gancat 34 sebenarnya. Kalau ikut gancat 34. Tapi 34 dia bawah sangat. Tak tahu lah. Mungkin dia boleh turun sampai sini. Sebab sini pun ada gap. Mungkin juga dia boleh turun sampai 34. Cik dengan apa? Tengah rekod. So mungkin dia boleh turun juga. Itu kita tak pasti lagi lah. Okay. Tapi yang pastinya kalau dia lepas ni kan, dia turun, dia akan naik. Dia pasal dia dah kuat dah ni, nak naik ke atas. Okay. So itu sajalah saya rasa kalau kita nak terangkan berkenaan dengan chart pattern. Saya dah cover tentang elite wave, main wave, sub wave untuk kita kaji counter-counter sebelum masuk. Jangan main hentam masuk je. Dan dia punya SOP dia saya dah cover. Dia ada H, dia ada TP, dia ada L. Dia ada H, TP, L. Ataupun dia ada H, dia mesti ada L dulu. Sebelum dia ada EP. Dalam kes macam ni, HL tak ada EP. Dalam kes macam ni, yang cantiknya, yang idealnya H, TP, L, EP. Itu je kita hafal. Kalau kita nampak EP kat sini, kalau nak masuk, kita boleh masuk selepas dia turun sikit. Lepas dia turun sikit, baru kita masuk nampak ni. Ni EP kat sini, terlepas kat sini, jangan kejar. Okay? Jangan kejar. Nanti tersangkut dekat atas. Dia akan turun. Tunggu je. Kalau dah tahu dah ada EP kat sini, tunggu dekat L. Kalau dia tak keluar, kan? Dia tak keluar EP, dia tak keluar H. H dah keluar. Dia tak keluar TP. Kalau dia tak keluar TP, tunggu je dekat L. Tangkap balik dekat L. Apa-apa hal pun naik jugalah. Tak naik banyak pun naik kat sikit, kan? Tapi yang ideal punya, dia ada H, dia ada TP, dia ada L. Lepas tu EP. H, TP, L, EP. Elite wave dah ada kat atas, dah cantik. Yang ni pun, kalau dia berada di atas ni pun dah cun. Kan? Tinggal nak ambil je. Kalau yang terbaik sekali, kalau tanya saya, dekat 3, kalau ikut gancat, 37 sebenarnya. 37 ni lah. Inilah tempat yang kita boleh ambil sebenarnya. Maknanya biar dia jadi RBS dulu. Jadi RBS baru kita ambil. Yang ni dah RBS kan, juga kan dah RBS, tapi ada possibility juga dia turun. Ni pun RBS tapi turun juga kan. Ni pun RBS kan ni. Okey. So itu saja, dah dekat setengah jam dah ni. Okey. Yang lain-lain apa saya nak tunjuk lagi? Yang ni dah ada dah capture kat sini. Smart money pun dah capture dekat EMA 100 ni, line hijau. So dah tak perlu nak cerita lagi dah. Itu cara dia lah. Kalau nak tengok dia punya ni, boleh tengok time frame lah. Tengok lebih kecil lagi. Kita boleh nampak lah. Nampak ni, dia memang dekat atas 38 ni, maknanya dia naik turun, naik balik dekat mana 375. Dia dah RBS dah sebenarnya. Dia dah RBS dah. RBS dekat 38 dah ni. Jadi maksud dia kuat dah dekat ni. Ada kemungkinan dia akan jump terus up. Kemungkinan juga dia boleh naik ke atas sampai 41. 41 kan. 405 last ni kalau ikut gancat. Saya gancat ada gantung je, ada tampal kat dinding. Tengok je masa saya tengok jam je. Dia pun sama bagus. Dia punya volume pun kecil. Maknanya kalau dia retrace pun, retrace sikit je. Orang simpan lagi ni. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.